Serah. Okey, terima kasih. Siapa tak hantar, hilang 20 mata. Okay, just ni untuk your punya inilah information lah, for your information. Untuk saya bagi tahu awal lah sebagai persediaan. Okay. Untuk final exam. Okay. Peperiksaan akhir. Biasa peperiksaan akhir macam mana? Peperiksaan. Kan, kalau sebut peperiksaan, masuk dewan betul, masuk kelas kan? Betul. Okay. Tapi memandangkan situasi sekarang, okay. Tapi kalau ada apa-apa perubahan saya akan bagi tahu lah. At least untuk awak buat persediaan awal lah. Okay. So kemungkinan kita akan buat peperiksaan secara atas talian, online. Bukan peperiksaan tukar kepada pentaksiran akhir. Tapi kalau ada perubahan di hujung-hujung semester nanti, hujung sesi nanti saya akan bagi tahu lah. Ini untuk setakat sekarang, okay, kemungkinan peperiksaan akhir untuk subjek saya lah, untuk subjek ni. Okay. Yang lain tu terpulang kepada pensyarah masing-masing lah. Saya akan buat pentaksiran akhir. So bagaimana pentaksiran akhir? Tahu macam mana? Okay. Maksudnya saya akan bagi satu kes. Lepas tu awak cuba selesaikan kes tu. Dengan menjawab soalan-soalan yang saya sediakan lah. Boleh? Individu. Maksudnya open book lah. Senang cerita open book. Maksudnya awak buat macam peperiksaan akhir tetapi buat di rumah dan boleh rujuk mana-mana, internet, buku semua sekali lah. Kan? Nampak macam senang. Nampak macam senang, betul? Okay. Tapi sebenarnya nanti kalau dah awak jumpa nanti hujung semester peperiksaan ni, awak tahulah macam mana. Dia macam burung merpati lah. Nampak macam jinak kan? Betul? Nak tangkap susah kan? Macam tu lah pentaksiran akhir. Nampak macam senang. Tapi nak menjawab tu pening ke? Betul tak? Walaupun boleh buka buku, boleh buka slide, tak apa. Awak boleh rujuk internet, boleh tanya ayah ke kan? Tanya mak ke, tak ada masalah. Betul tak? Nampak macam senang. Macam itulah saya akan bagi soalan. Itu sehingga setakat ni lah. Saya just update untuk awak buat persediaan lah. Terutama kena ada wifi, line semua kena cukup lah. Okay. Dan saya tak bagi 2 jam lah. Mungkin saya bagi 2 hari ke. Oh, okey 2 hari. Kan? Okay. Pelik bunyi, betul tak? 2 hari kan? Itu saya kata nampak macam burung merpati, nampak macam jinak, betul? Tapi nak tangkap susah. Nampak macam senang 2 hari, betul? Okay. Yang penting awak kena faham setiap topik yang kita bincangkan. Okay. Sebab tu saya nak bagi tahu setiap minggu kuliah sangat penting. Okay. Dan yang saya akan bagi tahu yang mana yang penting, maklumat-maklumat yang penting lah. Macam inilah input-input yang penting. Siapa yang tak join yang ini rugi, benar? Okay. At least you all boleh dapat maklumat, info yang terkini lah. Dia macam info banjir lah, info terkini, betul? Kan? So macam tu lah. Okay. Kena, maksudnya setiap minggu mulai semester bahagian kedua ni, jangan ponteng lah kuliah walaupun kita buat secara online. Okay. At least awak tak faham, awak boleh tanya. Boleh? Ada soalan? Dah seminggu ni kan berehat. Tapi tak berehat sebenarnya kan? Buat assignment, betul? Ada soalan nak tanya? Minggu lepas kita berhenti di mana?
Kat mana dah minggu lepas? Apa topik kita bincang? Freight forward. Kan? Tak ingat tu. Okay, freight forwarding. Okay. Topik itu pun penting juga tu, freight forwarding. Apa maksud freight forwarding? Freight forwarding ni adalah syarikat penghantaran. Syarikat penghantaran sama ada pengangkutan laut melalui jalan laut ataupun melalui jalan udara ataupun melalui jalan darat. Sama ada sea freight forwarding ataupun air freight forwarding ataupun trucking. Trucking. Okay, freight forwarding. Ataupun ada juga yang buat ada yang buat factory forwarding contohnya. Factory forwarding. Maksudnya penghantaran daripada kilang kepada customer. Okay. Maksudnya freight forwarding service ni perkhidmatan penghantaran, pengangkutan penghantaran. Okay. Itu penting. Biasanya ini just ulang kaji ni tapi penting walaupun ulang kaji, awak kena faham apa dia freight forwarding. Okay. Sama ada dia adalah third party logistic provider ataupun fourth party logistic provider. Okay. Itu kita panggil sebagai freight forwarding. Kalau freight forwarding service ni perkhidmatan syarikat penghantaran. Okay. Yang buat express delivery, parcel delivery semua tu. Okay. Kan? Sekarang saya rasa kan satu hari tu mungkin sampai 1, 2, 3 kan freight forwarding sampai rumah awak. Betul tak? Hantar parcel, betul? Kan? Saya minggu lepas terkejut. Kan? Saya terkejut minggu lepas. Satu hari tu pagi JNT Express sampai rumah. Kan, ketuk pintu. Tengah hari pos laju. Kan? Petang DHL Express pula sampai rumah. Betul tak? So saya rasa awak pun macam tu lah, betul tak? Sebab saya ada anak kan. So dia suka membeli melalui online. Okay. Satu hari 3 freight forwarding sampai rumah. Okay. Nasib baik kontainer tak sampai rumah. Okay. Semua yang sampai tu parcel saja. Boleh? Jadi awak kena faham apakah dia freight forwarding. Okay. Freight forwarding. Okay. Kalau untuk melalui jalan laut contohnya sea freight forwarding ni mungkin dia shipping line contohnya. Liner lah, shipping line. Ataupun airline macam Mas Cargo ataupun FedEx Express contohnya macam itulah. Boleh faham? Ada nak tanya tak tentang freight forwarding? Ni kena faham ni. Okey. Kalau tentunya mana tahu kan keluar dalam kes freight forwarding. So awak tak tahu apa freight forwarding. Ni macam mana nak jawab nantinya. Okey. Ada soalan? Dia pentaksiran akhir ni apa dia Irfan? Dia untuk menjawab pentaksiran akhir nanti awak kena faham satu-satu topik yang kita bincang tadi. Kalau freight forwarding awak kena faham apa dia freight forwarding. Baru awak boleh jawab dia punya soalan. Okey. Yang diberikan lah. Boleh? Ada nak tanya freight forwarding? Yang topik-topik yang selepas kita dah bincang 3-4 minggu lepas tu saya tak buat revision lah. Saya pun tak ingat dah. Betul tak? Okay. Jadi kalau awak nak tahu awak bacalah daripada slide exercise latihan saya bagi dalam di campus tu kan. Setiap minggu nak jawab tu. Itu penting tu. At least untuk awak punya pemahaman. At least awak faham. Walaupun nampak simple 5 quiz soalan kan. So at least awak tahu isu-isu ataupun konsep yang penting dalam logistik. Boleh? Ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Ni
apa ni? Dalam satu hari ke? Soalan kebat. Oh ya, soalan tersangat kebat. Pentafsiran akhir. Kebat apa? Kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi kan? Itu sekolah. Kalau universiti, kebat juga. Kemahiran berfikir aras tertinggi. Okey. Sebab tahu kena faham satu-satu isu topik yang kita bincangkan semasa kuliah. Dan jangan ponting lah. Jangan ponting. Okay, jangan ponting kuliah. Tapi so far okey lah. Saya tengok attendance okay, hampir 100%. Malam ninja. 3 je. Ninja tak sempat sampai. Okay. Brian tanya ni, open book macam test sejarah form 5 ke? Bukan. Okay. Sejarah form 5 senang. Okay. Ini susah. Kan? Susah. Awak kena faham. Okay. Sebab yang ni dia lebih kepada kita belajar ni konsep. Ini untuk tips macam mana nak jawab pentafsiran akhir. Soalan saya lah, soalan orang lain saya tak tahu. Kita belajar konsep, teori konsep, tapi soalan saya bagi tu lebih kepada praktikal. Maksudnya, kalau nak praktik, macam mana nak gunakan konsep teori yang kita belajar setiap minggu kuliah ni. Dan awak cuba apply kepada praktik nanti. Saya bagi soalan, so macam mana nak praktik benda tu. Dan awak kena kaitkan dengan teori dan konsep. Okay. Sejarah awak hafal je. Betul tak? Saya dulu boleh dapat A sejarah SPM. Sebab kita hafal. Betul? Yang ni tak payah hafal. Awak kena faham. Boleh? Saya, dia macam Ustaz Azhar Idrus lah. Kita jawab soalan dulu Jawab soalan dulu. Tak ada trial ke sir? Trial ni yang trial ada, siapa tanya ni? Muhammad Faris tanya. Tak ada trial ke sir? Trial ada. Yang individual assignment, group assignment, itu trial lah tu. Lepas tu yang setiap minggu tutorial punya latihan, trial lah tu. Okay? So, ingin guna minda untuk cari jawapan kan? Brian kata, yes, betul. Kena think out of the box, Brian. Kena berfikir luar kotak. Maksudnya kena faham lah. Awak faham konsep, teori yang kita belajar. Seperti minggu lepas kita belajar freight forwarding kan. Awak faham apa dia freight forwarding. Okay? Kalau nak apply dalam secara praktik nanti, so bagaimana? Soalan macam tu lah. Jadi awak kena guna minda lah. Kalau setakat guna tangan, tengok buku, tengok internet, susah agak nak jawab. Okay. Logistic based from learning and knowledge. Yes. Rabi. Study tu saya akan bagi sama untuk semua student atau saya akan bagi banyak. Lepas tu boleh pilih. Ini tak boleh nak jawab ni soalan ni. Betul tak? Saya akan bagi case dan ada beberapa soalan. Awak jawab lah. Okay. Kita warm it up dulu warm it up. Haris Zakwan kata, susah tak sir? Macam saya kata tadi lah Haris, dia macam merpati. Tahu burung merpati? Haris, tahu? Nampak macam jinak kan? Tapi nak tangkap senang kan susah? Burung merpati susah kan? Macam itulah soalan saya. Nampak macam senang tapi nak jawab susah. Okay? Saya bagi tip untuk jawab soalan. Ni tengah bagi tip lah Yi Tian. Saya tengah bagi tips ni. Okay? Bagaimana untuk jawab soalan pentafsiran ni. Untuk subjek saya lah. Subjek lain saya tak tahu lah. Kes yang sama ke rasa? Nur Ain tanya. Nurul Ain tanya. Ya, kes sama. Satu kes sama, saya akan post dalam e-campus. Awak jawab. Then, ini macam nak exam minggu depan ni. Kan, tak boleh lebih-lebih. Kan, okay? Soalan sama lah. Semua orang sama? Sama. Okay, dah untuk pentafsiran akhir.
Nanti kan tanya lah sekali keluar soalan, bahaya. Okey. Boleh. Jadi untuk hari ni kita sambung. Kita masuk topik topik minggu ni pun sangat penting. Okey. Awak yang penting awak kena faham. Itu saya kata awak kena faham . Awak kena faham. Topik minggu ni kita bincang tentang masih lagi mana? Perkara asas dalam sistem logistik untuk profesional untuk profesional logistik macam awak nantilah. Okey. Bila dah bekerja nanti. So kalau diberi kalau mana? Okey, kalau diberi tugasan nanti so macam mana awak nak buat? Itu yang saya cuba bincangkanlah setiap topik. Maksudnya awak, sebab awak bila dah belajar nanti awak akan bekerja kan, dan sudah semesti ramai yang akan bekerja dalam bidang logistik. Okay. Jadi awak kena faham sebagai seorang profesional dalam bidang logistik. So freight forwarding awak dah faham, kita dah bincang minggu lepas. Minggu ni kita akan bincang pula tentang logistik logistik location strategy. Okay. Logistik location strategy. Maksudnya sebagai profesional dalam bidang logistik, kalau awak diberi tugas untuk membuat pemilihan lokasi. Contohnya awak bekerja dalam mana-mana forwarding company, sama ada third party ataupun fourth party logistik provider, dan awak diberi tugas company awak dapat customer kan, contohnya dia nak bina sebuah kilang ataupun sebuah warehouse di Malaysia contohnya. Contohlah kan, ada satu company Korea contohnya nak masuk Malaysia dan dia lantik syarikat logistik yang tempat awak bekerja tu untuk membuat location selection. Jadi ciri-ciri yang bagaimana perlu yang awak rasa dari segi logistiknya bagus. Bagus maksudnya logistik ni dua benda je. Bagus, boleh kurangkan kos dan boleh memuaskan customer. Itu ciri-ciri yang umum. Jadi itu objektif umum lah. Objektif logistik. Ingat, 6 objektif logistik tu penting tu. 6 ke 7 kalau kita bincang minggu pertama, minggu kedua dulu. Itu kena kait. Sebab tu saya kata, so awak kena faham setiap topik. Okay. Bila nak jawab soalan nanti, kena kaitkan dengan semua topik. Nak kait tu kena faham lah. Kan? Okay. Sebab logistik ni, ingat objektif tu. Objektif logistik yang kita dah bincang minggu ketiga ke sebelum ni. Minggu kedua tu. Okay. So kalau awak diberi dapat satu projek untuk membuat pemilihan lokasi untuk bina kilang ataupun bina warehouse. Jadi ciri-ciri kriteria macam mana yang perlu supaya customer awak tu, contohnya company daripada Korea tu happy. Kan? Maksudnya happy tu dari segi cost, dari segi servis dia memuaskan. Itu untuk topik yang kita akan bincangkan tentang logistik location strategi. Strategi pemilihan lokasi sesebuah tempat. Boleh? Okay. So minggu lepas apa event yang terbesar yang berlaku di negara kita?
selain daripada COVID lah. COVID tak cerita lah hari-hari, betul tak? Minggu lepas. Nak tanya sikit kan. Bajet. Efek. Bajet. Apa dia? Efek. 11. Irfan kata efek. Ha. Kan. So RCP. yang yes, RCEP. Okay. So benda tu semua tu adalah berkaitan dengan logistik industri sebenarnya. Okay. Saya just nak ulas sikit lah. Siapa yang tak follow kan, at least sebab ini adalah peluang kepada logistik industri sebenarnya. Okay. Kita ada APEC. APEC ni Asia Pacific Economy Conference lah, kan? APEC. Kan persidangan ekonomi Asia Pasifik. Okay. So siapa Asia Pasifik ni? Area mana Asia Pasifik? Betul. So berapa population Asia Pasifik? Okay. Antara Asia dan United States sana. US bukan ASEAN lah. Cuma dia sebabkan salah satu kuasa ekonomi yang besar, jadi dijemput lah. Kan? Okay. Dijemput. Okay. Sebab dia big brother kan. Jadi kita jemput dia. So you boleh tengoklah dalam peta Asia Pasifik ni kawasan mana. Dia merangkumi daripada Jepun, China sampai kepada Asia Tenggara kita ni, dan termasuk Australia dan New Zealand. So that area tu dia cover 1/3 populasi dunia lah, jumlah penduduk dunia. Contohnya maksudnya dari segi populasi ada hampir 3 bilion lebih. Jadi itu satu market yang besar. Kan? APEC. Dan ada RCEP. RCEP, betul? Brand kata dia RCEP kan? RCEP. RCEP ni apa dia RCEP ni? Regional Regional Economy Partnership. You check lah, saya tak ingat RCEP. Maksudnya RCEP adalah satu zon perdagangan bebas. Kan? Okay, zon perdagangan bebas. Maksudnya sebelum ni kalau ASEAN Tenggara ni kita ada AEC. AEC kan, ASEAN Economic Community. Kan? Sekarang kita ada RCEP. AEC ni dia punya population Asia Tenggara 600 lebih kurang 600 juta je penduduk. Kan? Itu termasuk semualah, orang asli ke, orang tak asli ke, semua kan. Jadi RCEP ni dia dah cover sampai 3 bilion. Maksudnya market size tu lebih besar. Okay. Jadi dari segi nak kaitkan dengan logistik industri ni, maksudnya logistik akan jadi bertambah sibuk, busy nantilah. Dari segi industri servis, maksudnya dia punya perkhidmatan akan menjadi lebih luas. Okay. Sebab dalam RCEP ni antara negara-negara yang berdagang tu dia boleh dapat pengecualian cukai, tax and tarif. Okay. Jadi semakin rancak lah kan, perdagangan antarabangsa menjadi semakin rancak. Jadi bila perdagangan antarabangsa menjadi semakin besar, maksudnya industri logistik akan menjadi makin penting lah. Okay. Sebab dia adalah yang memainkan peranan untuk membuat penghantaran lah daripada satu tempat ke satu tempat, untuk memenuhi supply chain dan untuk memenuhi fulfill customer punya requirement lah. Okay. Itu contoh. Saya nak bagi satu gambaran, maksudnya bagaimana industri logistik ni di masa-masa akan masa-masa yang akan datang ni akan menjadi sangat penting dan sangat besar industri ni. Okey. Jadi kaitkan dengan tajuk kita hari ni, logistik location selection. Mungkin selepas ni kita haraplah, kita doakan banyak company yang akan datang Malaysia dan melabur di Malaysia. Jadi kalau awak bekerja dalam satu-satu logistik company, kan, awak diberi tugas untuk membuat pemilihan lokasi. So kriteria macam mana yang awak perlu buat selection. Okey, boleh.
So topik ni pun sangat penting. Okay, tak perlu hafal, tapi kena faham. Kan? Topik ni boleh kaitkan dengan topik kita belajar minggu lepas tentang freight forwarding. Kan? Freight forwarding penting. Boleh kaitkan dengan logistik location strategy. Okay? Boleh. Kan? RCEP adalah Regional Comprehensive Economic Partnership. Okay? Dia adalah salah satu free trade agreement. Maksudnya zon perdagangan, perjanjian perdagangan bebas. Okay? So makin besar kawasan tu. Okay? Dan industri logistik memerlukan ramai profesional. Malaysia memerlukan ramai profesional dalam bidang logistik. Supaya industri ini menjadi sangat maju di Malaysia. Okay. Terutamanya market, China market, pasaran daripada China ni. Okay. So dalam buku tajuk apa? Apa kata ni? Tan Yi Tian kata muka surat 138. 138 adalah tentang logistik location strategy. Kalau siapa ada buku tu boleh buka kitab kan? Buka kitab Anak Kunci Syurga. Kan? Kitab kita bernama Fundamental of Operational Logistics. Siapa yang tak ada tu boleh tengok slide lah. Slide nanti saya akan share lah untuk tutorial nanti. Ada soalan? Nak tanya? Brian tanya, belanjawan besok Brian. Kena sokong kalau tak nanti masalah. Oh, hari ni ada slide. Hari ni ada slide tapi belum tunjuk lagi. Slide ada, jangan risau. Okey. Kalau tak sokong bajet nanti industri logistik kita terjejas nanti. Okey, saya tunjuk slide untuk tajuk hari ni slide. Kalau ada soalan boleh tanya. Macam mana nak? Sekejap Dah cuti seminggu tak ingat dah macam mana nak buat slide. Dah. Share slide. Boleh nampak? Share. Alamak. Sekejap Sebab saya punya hang lah. Sekejap Kenapa tiba-tiba hang? Oh. Not responding. Jaga chillax lagi. Boleh ke lagi? Oh, sekejap Jam.
Apa ni? Aduh. Sorry sorry. Sekejap, ada masalah ni. Okey, boleh ya? Boleh dengar saya? Sorry, tadi saya tekan apa tu. Boleh ya? Boleh dengar. Boleh dengar, sir. Boleh dengar. Okey. Boleh, sir. Boleh dengar.
Boleh nampak? Sekejap. You are presenting. Biasalah kan. Ni cabaran. Boleh nampak slide? Boleh. Boleh, sir. Boleh kan? Saya cuba yang satu group lagi ni. Okey. Boleh nampak? Dua-dua Saya tengok S saja. group. Dan boleh nampak Okey, boleh. Boleh, sir. Boleh sir. Boleh nampak Azimah? Boleh Okey. So, sorry ada gangguan teknikal tadi. Jadi untuk minggu ni kita bincang tentang logistik location strategy ataupun singkatan dia LLS. Okey. Ini satu perkara yang penting dalam industri logistik terutamanya sekarang ni. Okey. So biasanya syarikat yang besar dia akan bagi kepada syarikat logistik ataupun forwarding company yang buat pemilihan lokasi lah untuk membuat kilang pembuatan dia ataupun membuka gudang okey. So di tempat yang sesuai. Sebab logistik adalah expert, specialist dia pakar dalam for besar terutamanya multinational company. Dia akan minta logistik company yang menentukan. Okay. So dari segi learning outcomes, so you should be able to, yang pertamanya selepas kita bincang ni, you able to explain the main component of a logistic location strategy. Then make calculated judgment on the best location to create a logistic facility. Then apply the center. Maksudnya gravity berpusat. Ini dari segi nak tengok tempat yang sesuai. Okay. Jadi contohnya macam ni. Kalau awak diberi satu case contohnya kan. Okay. So macam mana sebagai sebuah logistik company kan, awak sebagai profesional dalam bidang logistik untuk membuat pilihan sebuah lokasi So kena tengoklah dari segi transportation bagus tak bagus, dari segi lifestyle ke, dari segi population ke, itu antara ciri-ciri lah. Nanti kita akan bincangkan seterusnya. Okay. So sebagai pengenalan LLS ataupun logistic location strategy is about finding the correct equilibrium to match location. Cost, dari segi costing, dari segi cargo impact need to be
deliver. Maksudnya kena cari satu kawasan yang strategi lah. Okay. Contoh lah, contoh kita kalau awak diberi pilihan membuat satu pilihan untuk membuat membina factory, kilang ataupun warehouse. So dari segi pantai timur, pantai barat, biasanya orang akan pilih mana? Kelantan ke Kota Kuala Lumpur contohnya. Kelantan ke Selangor contohnya. Okey. Kat mana? Contoh. Boleh? Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar saya? Boleh sir. Of transport. Angkut sini. Kena compare lah. Kan? Sebab senang, mudah untuk hantar dari segi kereta api, perlu ditambah baik, pelabuhan tak ada contohnya. Itu so itu pemilihan strategi lokasi sangat penting. Boleh? So LLS look into gaining competitive advantage. Okay? So whereby all the variable have to control and manage. Sebagai competitive advantage. Kelebihan untuk daya saing dari segi cost. This is in line with the business requirement to the exceptional when compared to competitor, thus making the logistic company the preferred choice. Okay. So kenapa logistik location strategy ni penting dari segi untuk mendapatkan daya saing kepada sesebuah syarikat dengan pemilihan lokasi yang sesuai. So LLS is about meeting the logistic management objective. Itu saya sebut tadi. Okay. Dari segi pemilihan lokasi ni penting untuk memenuhi logistik objektif. Mengurangkan kos, meningkatkan service quality. Okay. Itu dari segi pengenalan. So apakah dia logistik location strategy? Maksudnya pemilihan sesuatu lokasi yang strategi. Okay. Boleh? Tak ada respon ni. Lemah je. Dah makan ke belum? Dah. Dah. Macam lemah je, macam tak makan je. Belum makan ke? Hari ni kelas yang lain dah ada, dah start dah? Dah. Straight Dah, dari pagi saya. Dah. Apa dia? Kelas straight dari pagi. Oh, patut macam lemah tu kan. Oh, daripada pagi lagi. Okay. So, untuk menceriakan, mengurangkan keadaan mengantuk, kita habis awal hari ni. Jangan awal sangat. Tak respon juga. Boleh? Jangan awal sangat. Kan? Okay. Dan macam tak semangat je. Saya seorang je bercakap, baik habis awal. Juga habis. Semangat cik. Dah semangat tu. Time tak okey. Kalau semangat, saya pun jadi semangat. Kalau tak, saya pun, betul tak?
Betul. Semua diam je. Okey dah charge dah bateri, okey. Dah sedap. Boleh sir. Awak boleh, siapa belum makan tu bawa pinggan dan makan lah. Awak tutuplah kamera tu kan, jangan bagi saya tengok. Betul tak? Kalau face to face tak boleh makan kan? Okey. Siapa nak minum kopi ke, pergi dapur sekejap, kacau kopi kan, lepas tu minum lah. Tapi jangan tunjukkan kawan lah nanti, betul tak? Kan? Hide lah. Okey, boleh sambung lagi? Ke berhenti sekat ni je? Boleh. Baru introduction, sir. Baru introduction. Tak ada. Okay. So ini pengenalan introduction of LLS. Ini penting ni tajuk ni penting ni. Faham lah kalau saya kata penting tu. Okay. Yang tak join terpulang lah rugi lah. Boleh? So kena faham ni. Boleh sir. Tajuk ni kena faham dan yang minggu lepas freight forwarding pun kena faham. Okay? Kalau baca saja tu awak kena faham. Okay? So ini dari segi LS driving force lah. Okay? So apakah faktor-faktor yang so LLS is always driven by external force lah. That one is that is one critical factor for each case location. So biasalah company sekarang ni dia akan pilih mengikut kesesuaian keperluan ataupun mereka punya kehendak lah. Contohnya kalau manufacturing plant ni ataupun factory, dia akan pilih lokasi yang sesuai untuk buat JIT contohnya. Kan ni JIT. Okay? Just in time concept. Sebab sekarang ni dari segi cost kan, bila ada JIT boleh menggunakan cost. JIT ni adalah just in time concept. Bila nak baru dihantar lah. Okay? Ini antara faktor-faktor lah kalau nak buat pemilihan sebuah lokasi logistik lah. Kalau dari segi warehouse, maksudnya untuk reduce dari segi driving force, economic factor lah kan. Dan kalau dari segi warehouse ni untuk mengurangkan reduce storage and transportation cost. Okay kan. Contohnya saya bagi contoh lah. Contohnya Malaysia adalah satu hub, ada satu merupakan sebuah hub untuk kawasan Asia Tenggara ataupun meliputi RCEP contohnya kan. So contohnya company di China ataupun di Jepun ataupun Taiwan, dia datang ke Malaysia, dia buat hub di Malaysia kan, sebab dipikir Malaysia ni center of RCEP kan. Jadi dia buat hub dia ditubuhkan di Shah Alam contohnya, ataupun di Bangi ke contohnya, ataupun di Negeri Sembilan Nilai ke, di Johor ke contohnya. Jadi dia akan cari lokasi yang paling senang lah dari segi kemudahan logistik kan, warehouse location kan. So bila awak tahu hub apa hub? Apa beza hub dengan warehouse? Warehouse ni tempat penyimpanan barangan lah. Hub ni dia macam pusat pengumpulan kan. Maksudnya tak perlu buka banyak warehouse, hanya perlu ada satu hub saja di Johor Bahru contohnya, di Johor Bahru kan. Contoh saya nak bagi company apa, Samsung lah, contoh Samsung kan, Samsung semua kenal kan. Samsung buka hub untuk RCEP, contoh RCEP tadi kita dah bincang kan, RCEP awal-awal tadi. So untuk cover RCEP area ni, Samsung buka satu hub di Johor Bahru. Maksudnya semua produk Samsung, sama ada kilang dia di Vietnam ke, kilang dia di Thailand ke, kilang dia di Malaysia ke, di Indonesia ke, bila dia siap, barangan tu semua dihantar ke Johor Bahru. Maksud dihantar ke Malaysia, dihantar ke hub di Johor Bahru. Dan daripada hub tu dia akan distribute seluruh negara di Asia Pasifik ataupun seluruh dunia contohnya. Itu salah satu. Okay. Boleh menggunakan storage
storage and transportation cost contohnya. Dengan tanya. ah Macam contoh kalau post laju dengan Alibaba kan dia buka kat Sepang tu kira LLS juga ke? Dia kan bukan hub apa semua. Alibaba dengan Post Laju itulah dia Post Laju ni dia company lah, tengoklah kan, freight forwarding, express ataupun parcel delivery. Alibaba ni e-commerce company. Tapi dalam Alibaba dengan company ada logistik. Alibaba logistik contohnya. Jangan salah faham. Post Malaysia adalah logistik company. Alibaba adalah e-commerce company. Beza tu. Kan? Boleh? Boleh. Beza tu. Okey. Tapi Alibaba ada logistik company ni. Contohnya awak boleh Google tengok contohnya Ali Logistik contohnya. Kan? Okay. Beza. Dia adalah e-commerce company. Post Malaysia adalah logistik company, parcel ataupun express delivery, boleh. Dan hub tadi beza, kan, hub. Contoh minggu pertama Alibaba buka hub yang panggil apa? Digital Free Trade Zone, kan? Digital Free Trade Zone itu adalah salah satu hub untuk pusat pengumpulan produk-produk, barang-barang, kan, yang nak dijual melalui Alibaba punya platform. So dia buka satu hub, utamanya untuk syarikat-syarikat di Malaysia lah. Contohnya itu hub. Okey. Kenapa dibuat di KLIA? Kenapa? Tidak buat di Kota Baru. Kenapa? Sebab Senang nak distribute barang. Kan, senang distribute. Sebelah tu KLIA, airport besar. Ada infrastruktur sedia ada. Infrastruktur bagus, highway bagus, kan. Airport dekat contohnya. Itu so dari segi pemilihan pengangkutan sistem pengangkutan. So kalau boleh jawab macam tu kira dah faham lah tu. Okay. Kalau untuk retail location pula kan, dari segi revenue generation lah, untuk profitability lah. Okay. Dan kalau untuk service operation ni ataupun lebih kepada humanitarian logistik ni, kan, macam hospital ke, ATM punya equipment ke, machine ke, okay, itu lebih pada service operation lah. Tengok kepada strategi dia macam mana. Boleh. Ini adalah antara faktor-faktor yang menunjukkan LLS lah. Okey? Ada soalan? Dan dari segi approach dia, LLS strategi approach dari segi konsepnya dia menggunakan center of gravity ya. Maksudnya kan in logistik kan, semua nak berada di satu kawasan tu, dan customer pun happy contohnya. Okay. Itu konsep dikenali sebagai center of apa tu? Gravity. Okay. So ataupun method lah untuk menentukan best location, best strategy, best logistic location strategy ni adalah satunya dari segi customer requirement lah.
dari segi customer requirement. LLS can be explained as follow lah. First, customer requirement. Every customer has their own unique requirement to fulfill. For some type of cargo, safety is the most important element and cost might not be an issue lah. Okay. So customer requirement itu salah satu keperluan untuk memenuhi customer requirement. Okay. So yang kedua dari segi convenience dari segi convenience, some customer require convenience as their core center of gravity. Okay. Convenience may allow JIT delivery to be possible. Macam tadilah kan, faktor-faktor yang menjadi faktor penolak lah yang memacukan LLS ni. Tentunya dari segi convenience JIT ni adanya konsep senang untuk membuat konsep just in time delivery. Okay. Dan seterusnya dari segi logistik cost. Okay. So yang ni so the most common consideration in logistic is cost lah. So kaitkan dengan yang kita dah bincang minggu-minggu yang sebelum ni tentang objective of logistik. So untuk mengurangkan cost. So in this case the center of gravity is zero for cost. Kalau boleh makin kurang cost, makin kecil cost, makin bagus. Tapi zero tu kan kalau ikutkan dia dikata not possible lah, not be possible lah. Tapi makin kurang cost. Tak adalah sampai zero. Kalau sampai zero cost maksudnya tak ada aktiviti apa-apa lah. Okay. Thus the nearer to the incurred cost to the center of gravity, then the more attractive the logistic location strategy becomes. Maksudnya pemilihan tempat yang makin kurang, makin kurang cost makin baik. Memang orang buat bisnes semua nak kurangkan cost, pemilihan kriteria. Dan yang seterusnya adalah dari segi 7R 7R concept in logistics. Apa dia 7R ni? Right place kan? Apa lagi? Right condition, Right time, Right product. Right customer. right customer, right product, customer. Dan dia boleh Right yes, price. so you able to explain 7R in logistics ni, kaitkan perfection in handling cargo eventually means having an effective logistic location strategy. Okay, so maksudnya konsep 7R ni tujuannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okay, so ada 7R. Okay, semua right. Jadi ada 4 okay, kriteria lah dalam menentukan logistik location strategy ni. Okay, so tujuan dia dua je, untuk kurangkan kos dan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Okay, boleh ada soalan? Boleh faham maksudnya dari segi location selection location selection logistik location strategi ni untuk pemilihan lokasi logistik. Ada nak tanya soalan? Tak ada. Open matching the LLS and COG. COG ni tadi cost of gravity tadilah. Logistic then need to make the decision on the location of the strategy facilities. The concept cost of gravity itu
has been proven in various organization and logistic operation. Okay. Contohnya yang sama ada single plant ataupun multiple facility location. Okay. So maksudnya konsep cost of gravity ni yang pemilihan lokasi yang berpusat. Contohnya kalau kita tengok di Malaysia ni, saya nak bagi contoh apa Perak 2 boleh kot Perak 2 di Rawang. Okay. So di Rawang tu ada kilang membuat kereta Perak 2. Okay. So dia punya ni nak explain konsep apa ni, center of gravity. Maksudnya di sekitar Rawang tu adalah vendor kepada Perak 2. Maksudnya dia punya supplier. Supplier dia berada di sekitar kawasan Rawang ataupun Shah Alam. Maksudnya dari segi cost of gravity tu supplier, vendor semua dekat dengan main manufacturing plant okay, supaya mengurangkan cost dari segi material punya delivery dan dari segi fizikal pula daripada Rawang tu terus hantar ke Port Klang ataupun KLIA ataupun melalui Plus Highway contohnya untuk cross border sampai ke Thailand contohnya, Vietnam contohnya. Itu lebih kurang contoh konsep of gravity. Maksud dia pemilihan logistik yang berpusat. Boleh. Contoh saya bagi ataupun kalau nak bagi di Jepun kita panggil Toyota City. Pernah dengar Toyota City? Pernah? Tak pernah? Pernah? Tak pernah? Ada dengar? Pernah. Kan? Toyota City. Ada. So pada 12 dia diambil daripada Toyota City lah. Toyota City ni bandar Toyota. Maksudnya, yo Google lah tengok nanti. Saya pun tak sampai lagi ke Toyota City ni. Sebab saya bukan kerja dengan Toyota dulu. Kalau siapa kerja Toyota, dia akan boleh pergi ke bandar Toyota ni. Di Jepun lah. Dia buat satu bandar, maksudnya semua facilities untuk Toyota, kilang dia ke, pekerja dia ke, semua duduk dalam satu kawasan. Okay. Dan dari segi dia punya operasi kos dia lebih murah lah. Okay. Sebab semua ada tu. Dia buat dia punya pekerja punya hostel kan, pekerja punya penginapan, vendor dia semua. So kalau kita tengok contoh dia panggil apa? Silicon Valley. Pernah dengar Silicon Valley? Pernah. Yang semua teknologi ni Saya bagi contoh yang lebih besar. Silicon Valley pun, Toyota City ni konsep macam Silicon Valley lah. Maksudnya Silicon Valley ni saya pun tak pernah sampai Silicon Valley, betul tak? Awak boleh Google tengok lah. Kan? So maksudnya dari segi center of gravity tu. Maksudnya semua industri-industri dikumpulkan dalam satu tempat. So dari segi logistik senang lah. Dan cost dari segi pengangkutan murah kan. Nak buat JIT pun senang contohnya. Dan di sekitar tu adanya kemudahan-kemudahan logistik seperti highway contohnya, pelabuhan ataupun airport contohnya. Okay. Sistem jalan kereta api contohnya. Itu konsep dia. Kan awak boleh further study tengok macam mana Silicon Valley punya konsep, Toyota City, dan kalau Malaysia ni saya rasa Perak 2 boleh lah, ada lah lebih kurang. Sebab Perak 2 pun dia ada buat konsep macam tu. Okay. Vendor tu dia prefer letak di sekitar Rawang, Shah Alam, masuk dekat dengan Serendah lah contohnya. Okay? Boleh? Ada soalan? Boleh. Okay. Ini contoh berapa dia punya application. Ada yang buat single plant, okay. Ada yang buat multiple facilities location. Single plant ni dia bagi contoh Gardenia kan. A good sample is the logistic operation of Gardenia Bakeries in Malaysia. Single plant. So untuk kes-kes macam ni, untuk yang tugasan kumpulan tu boleh lah kan.
So siapa yang buat Gardenia tu mungkin boleh terangkan macam mana Gardenia punya dari segi logistik location strategi dia macam mana. Okay, dia boleh bincangkan. Okay. Dan kalau multiple facilities location ni biasanya refer to okay, two or more facilities need to be located near the one that already exists. Okay, maksudnya dekat-dekat lah. Mother dengan parent company dengan dia punya subsidiary tu hampir tak jauh lah, maksud dekat. Okay. Dan ada dari segi dynamic warehouse location. Okay. Because dynamic location ni maksudnya flexibility lah, dinamik kan. So dynamic warehouse location exists because demand and cost pattern change frequently. Okay. So kena dari segi flexible warehouse location. Sebab supply and demand lah. Cepat sangat selalu mengalami perubahan. So dari segi retail, service location, okay. So retail service location ni retail service will emphasize more on the convenience center of gravity. Okay. Dan hub and spoke. The hub and spoke is where vehicle normally referring to aircraft. From all location come to one location, trade cargo and return to its original location. So spoke ni saya pun tak biasa macam mana konsep dia. Okay. So nanti saya cuba check tengok macam mana konsep spoke ni dan mungkin minggu depan saya boleh terangkan. Kalau yang hub tu macam saya bagi tahu tadi. Contohnya ataupun siapa boleh tengok macam mana spoke punya operation. Dia boleh share lah kat sini. Dia boleh Google tengok. Yang hub ni macam saya inform tadi, satu pusat pengumpulan dan mungkin factory di negara-negara sekitar Asia Tenggara ni. So semua hantar ke hub di Malaysia contohnya, hub di Johor Bahru. Dan daripada sana dia akan distribute ke seluruh dunia lah. Contoh Samsung ataupun Sony contohnya. Sony dia punya hub adalah di Shah Alam. Hub untuk Asia Tenggara ni semua Sony produk akan kumpul di Shah Alam, daripada Shah Alam akan diedarkan kepada seluruh dunia. Okay. Boleh ada soalan nak tanya? Okay. So saya rasa itu sajalah untuk topik logistic location strategy ni. Okay. So in buying a home or a shop, the three magic words are location, location, location. Semua sekarang ni orang pilih lokasi yang terdekat supaya dari segi kos murah, dari segi penghantaran cepat. Kan? Bila kos murah, penghantaran cepat, so customer happy. Bila customer happy, dia akan repeat order nanti. Itu dia punya, kalau kat sini dia kata magic words. Okay. So in determining a logistic location, the magic words are customer requirement. Okay. Ikut pada keperluan pelanggan, price ataupun cost, dan convenience. Okay. Dan 7 up. Okay. Boleh. Price ni sama dengan logistik cost lah. Boleh. Ada soalan nak tanya? Itu untuk topik yang kita bincangkan hari ini adalah logistik location strategy, ataupun secara ringkasnya strategi pemilihan lokasi sesebuah logistik lah. Sebab sebuah company dia sama ada dia membina manufacturing plant ataupun dia punya warehouse, so dia nak kawasan yang strategi dari segi logistik operation. Okay. Boleh, ada soalan nak tanya?
Sir, Ya. yang macam hub tu tempat pengumpulan barang. Kalau warehouse tempat penyimpanan barang kan? Ya. So dia flow dia berada hub dulu lepas tu ke warehouse ke atau warehouse dulu baru ke hub? Biasanya daripada warehouse. Okay, simpan di warehouse, lepas tu kumpulkan, biasanya pusat pengumpulan lah, dia kumpul di hub. Dan hub ni dia akan biasanya untuk distribute lah ke mana-mana kawasan yang apa tu, ada permintaan lah. Maksudnya macam saya inform tadi, saya bagi tahu tadi, contohnya kilang Samsung Samsung. Dia ada di Vietnam, dia ada di Thailand. So bila ada kilang, dia ada warehouse. Okay. Warehouse ni tempat dia simpan. Dan dia kumpulkan semua di hub. Maksudnya hub ni lebih besar daripada kilang lah. Tapi hub ni biasanya dia tak simpan lama. Bila sampai je dia akan distribute. Itu beza hub dengan warehouse. Okay, thank you. Boleh Sekarang ni banyak company-company yang besar dia implement hub lah. Contoh saya bagi tahu tadi, awak boleh Google tengok contohnya macam Alibaba kan. Dia buka Digital Free Trade Zone, DFTZ. DFTZ adalah salah satu hub untuk pusat pengumpulan barang-barang lah yang nak jual melalui platform Alibaba tu. Itu hub. Okay. Maksudnya semua barang kumpul di sana. Okay. Di hub tu, pusat pengumpulan. Okay. Ada soalan lain? Untuk transportation kita bincang minggu hadapan lah. Okay. So yang penting awak faham dah konsep of freight forwarding service, dan satu lagi yang kita bincang minggu ni adalah logistik location strategy. Bagaimana untuk membuat pemilihan lokasi logistik yang menyenangkan dari segi cost, kan, dari segi customer, kan, convenience, dan untuk memenuhi 7up tu. Right product, right cost, right place, right time. Okay? Ada soalan nak tanya? Perkara yang kita apa tadi? Apa dia? Ke semua dah tidur dah? Macam semua senyap Ada lagi kan? Oh, ada. Lagi sir. Ada. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sure? Tak ada, betul? Sure, tak ada. So kita attendance tak ambil lagi ni. Kan? Awak, saya pun hampir terlupa tadi. Nanti kalau attendance ni awak kena ingatkan saya. Ada ke soalan? Jawab soalan dulu lah. Jawab soalan dulu. Soalan hub Skynet slow sangat sir. Barang sampai dari India dalam 1 hari tapi distribute after 1 to 2 weeks. Wah. Saswin Dajit bagi tahu hub Skynet. Dia di mana ni hub ni? Saswin. Petaling Jaya kalau tak silap. Petaling Awak biasa pergi sana? Tak sir, kami ada tanya dia untuk kalau kami boleh ambil sendiri pun diorang cakap tak boleh. Tak boleh, dekat hub customer tak boleh nak ni sebab dia kena
sama ada courier service company ataupun express logistic company yang akan hantar lah. Tapi kalau sampai 1 hingga 2 minggu ni, ini sangat slow lah, betul lah awak cakap kan. So dia punya operation tu. Jadi so bila dah habis belajar UMK nanti awak apply dengan Skynet ni, Sazwin, lepas tu improve dia punya operation lah kan. So dari apa teori konsep yang kita belajar ni kan. Okay. So improve macam mana. Okay. So ini salah satu peluang lah kan. Peluang actually kan. You tengok hub Skynet. So then habis belajar nanti ataupun masa intern nanti buat internship nanti you apply hub Skynet kan. Then improve dia punya logistic system lah dari segi warehouse, storage ataupun delivery. Okay. So then set kan. Okay. So kalau 1 to 2 week ni, wah ini terlampau lama ni. Nanti customer semua lari pergi kepada company yang lain. Okay. Boleh Sazwin? So ini this your opportunity lah. So yang single plan tu bermaksud company tu bersendirian ke? Ya, dia ada single plan lah. Okay, maksudnya dia tak ada, dia parent, dia tak ada anak-anak. Macam yang multiple tadi dia ada parent, dan di sekitar tu dia ada lagi dia punya subsidiary lah contohnya. Boleh Tan Yi Tian okay. Kita jawab soalan dulu. Okay, tak ada. Kalau tak ada soalan, scan attendant dulu. Sekejap saya buka untuk attendant. Mana dia? Sekejap. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak nak cakap boleh tulis. Yang penting awak faham. Itulah Atikah. Yang hub tu saya biasa hub Atikah, saya jawab soalan Atikah. Tapi yang spoke tu so saya pun tidak berapa familiar yang spoke. Nanti saya cuba study dan tengok minggu depan kita bincang Boleh Atikah? Hub tu yang saya dah bagi tahu adalah dia pusat untuk pengumpulan. Spoke ni dia konsep ke? Saya tengok nanti macam mana. So dia macam ni Atikah. Okey. Yang ni untuk spoke lah. Spoke sebab spoke ni dia lebih kepada dia bukan untuk manufacturing lah. Dia lebih kepada macam air mood lah. Air mood. So saya kalau awak ada buku yang warna kuning tu awak boleh refer kat sana. So dia kata dalam slide ada tak? Saya bacalah kat sini hub. Ni. So FedEx, contoh dia bagi FedEx. FedEx begin popularization this concept. Maksudnya spoke concept lah dan hub. The hub and spoke is where vehicle normally refer to aircraft. Okay, aircraft. Itu saya kata biasanya spoke ni lebih kepada mode of transportation lah. Aircraft from all location come to one location. Yeah. The spoke and the hub and spoke is where vehicle normally refer to aircraft from what all location come to
one location. Daripada banyak lokasi dia sampai kepada satu tempat. Okay. Treat cargo and return to its original location. This concept work well for FedEx as it has multiple location and cargo to deliver. Saya tengok dalam tugasan kumpulan tu ada kan company yang buat FedEx kan? Ada? Semua diam je. Ada kan? Ada siapa buat FedEx? Rasanya Tak tahu sir. Tak ada? saya tak ada. Tak ada, sir. Oh, tak ada lah. Mungkin company L2 kot. Kalau ada siapa yang buat FedEx, mungkin boleh terangkan konsep spoke ni. Okay? So contoh dia bagi this concept work well for FedEx as it has multiple location and cargo to deliver. Maksudnya daripada berbagai tempat, so dia macam hub jugalah. Hub ni lebih kepada barangan, pusat pengumpulan barangan. Spoke ni lebih kepada aircraft lah. Banyak aircraft tu daripada berbagai destinasi, so dia pilih satu tempat je, dia return to original location. Itu spoke. Okay. The hub for Southeast Asia in Guangzhou, and all FedEx aircraft will go to Guangzhou and exchange package. Contohnya Guangzhou tu salah satu hub ataupun spoke lah untuk aircraft. Semua pergi sana, lepas tu dia ambil barang dan dia pergi ke tempat masing-masing. All FedEx aircraft will go to Guangzhou and exchange package. Okay. So boleh tengok contohnya FedEx company lah. Mana siapa tadi? Atikah tadi kan? Atikah boleh Google tengok FedEx punya konsep macam mana dia implement hub and spoke ni. Okay. Untuk lebih faham. Okay. Ada lagi soalan? Kita ambil attendance sekejap. Sementara tu kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh tulis. Sir nak tanya, Boleh sambil-sambil tu. yang customer requirement tu, kenapa dia berkait dengan center of gravity juga? Bukan center of gravity tu more kepada harga kurang je ke? Ke macam mana? Salah satu harga tu untuk cost lah. Dari segi customer tu, each customer kan has his own unique requirement lah to fulfill. Maksudnya senang untuk fulfill customer punya requirement, keperluan pelanggan tu cepat lah. Okay. Boleh, itu dari segi keperluan pelanggan. Penting juga pemilihan sebuah lokasi tu. Sebab tujuannya untuk kalau awak tengok dari segi definasi logistik sendiri pun, ayat yang terakhir tu to fulfill customer requirement kan. Awak ingat balik yang definisi logistik. Logistik adalah part of supply chain kan, yang mana dia plan, implement, control kan, the delivery of product or service tu kan, from point of origin to the point of consumption in order to fulfill customer requirement. Yang last ayat tu fulfill customer requirement. Itu penting tu. Kan? Sebab apa-apa logistik pun dia punya objektif untuk fulfill customer requirement. Jadi dari segi logistik location strategy ni penting lah pemilihan sebuah lokasi tu. Okay? Boleh? Boleh? Siapa tanya tadi? Azimah? Boleh saya faham. Terima kasih. Faham so kenapa dikaitkan dengan customer requirement? Sebab dalam definisi logistik pun dah ada the customer requirement tu kan. Last sekali untuk end user. So saya
ambil QR code sekejap. Jadi saya stop presenting sharing untuk slide, boleh? Nanti slide ni saya akan share dalam tutorial punya exercise nanti, boleh? Boleh sir. Sebab saya Boleh sekejap sir. saya stop sharing yang slide tadi. Sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Oh, ini dia boleh ke? Boleh nampak slide ni? Code, barcode. Tak nampak sir. Sorry. Sekejap saya cancel yang Tak ni. Sebab ni saya ambil yang Tak nampak lagi sir. apa dia? Sebab yang slide ni dia berubah setiap 10 second. Saya ambil yang static lah. Supaya awak senang nak scan nantilah. Kalau yang 10 second berubah tu dia sentiasa lari nanti. Sambil tu boleh tanya soalan. Sementara buat attendance. Boleh nampak barcode? Boleh sir. Yang nampak tu boleh scan Nampak sir. boleh scan untuk kehadiran hari ni lah. Dan kalau ada soalan boleh tanya. Sambil awak scan tu saya jawab soalan. Tak ada soalan. Oh, tak ada soalan, bagus. Okey, untuk minggu ni saya rasa kita bincang topik tu saja. Dan minggu depan pun satu topik yang penting juga sebab dia pun berkait dengan logistik location strategy ni. Okey, kita akan bincang tentang aktiviti logistik yang pertama lah dari segi transportation. Okay. So bagaimana dari segi pemilihan lokasi logistik ni ada kaitan dengan transportation. Kenapa transport penting dalam pemilihan sesebuah lokasi logistik ni. Boleh? Jadi minggu depan pun kena join lah. So maksudnya yang minggu lepas freight forwarding topik, minggu ni logistik location strategy topik, dan minggu depan pemilihan dari segi mood pengangkutan pun penting. Jadi 3 topik ni dia ada kaitan dia. Okey. Jadi pentinglah untuk awak faham Okey. Boleh? Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa untuk hari ni